mengamalkan apa yang disampaikan. Oleh itu, saya sebagai pengurusi masjid ini mengucapkan selamat datang kepada Ustaz. InsyaAllah lain kali kita akan jemput lagi, insyaAllah. Mungkin setiap sebulan sekali, insyaAllah. Jadi sebelumnya minta Ustaz perkenalkan diri sebelum di mana Ustaz datang. Dia ada pusat atau juga madrasah. Perkenalkanlah, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'alil 'azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin daripada Allah pada malam ini untuk kali pertamanya dipertemukan dalam kuliah maghrib Masjid Bukit Pasir. Betul ya? Alhamdulillah. Dan untuk kali pertamanya saya dijemput untuk kuliah maghrib pada malam ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih banyak kepada pihak pengurusi dan ahli jawatankuasa masjid yang biasanya saya biasa singgah dekat masjid ni tuan-tuan, cuma bercakap ni untuk kali pertama. Dan terima kasihlah atas jemputan tersebut. Sebagaimana yang disebut oleh pengurusi tadi, oleh kerana baru kali pertama, tentunya tuan-tuan yang baru nampak tak kenal nama. Mungkin nampak muka tapi tak kenal nama. Tapi sebelum masa saya sampai tadi tuan-tuan, saya disapa 2-3 orang. Yang menyapa tu pasti kenal. Yang menyapa tu kenal. Yang tak menyapa tu memang tak kenal lah. Walau bagaimanapun, insya-Allah mula-mula saya nak perkenalkan dulu tuan-tuan diri saya. Sebagaimana permintaan pengurusi tadi. Saya ini tuan-tuan, orang tua saya beri nama dengan nama Muhammad Rozali Jamil. Saya berasal daripada Kampung Melayu Raya, Segamat, Johor. Dan sekarang bertugas mentadbir sebuah madrasah tahfiz Al-Quran dan pengajian kitab Turas yang telah lebih kurang berumur 14 tahun madrasah tersebut. Dan tugas saya mentadbir madrasah selain pada itu berkuliah di mana-mana masjid dan surau atas jemputan yang dijemput. Maka itulah tugas saya sepenuh masa. Dan Alhamdulillah pada malam ini dipertemukan kepada tuan-tuan. Dan malam ini bagi diri saya penghususan yang saya biasa untuk bercakap ialah bab Al-Quran. Itu penghususan saya lah tuan-tuan. Tapi malam ni mungkin bukan itu. Tapi penghususan bagi saya ini banyak lebih kepada bab Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu penghususan saya. Tapi pada malam ini tuan-tuan,
Saya nak mengajak tuan-tuan untuk memahami suatu hadis Nabi SAW yang saya juga memahami bahawa tuan-tuan sebelum pada saya datang malam ni telah biasa dengan muzakarah ilmu dan juga kelas-kelas kuliah dengan ustaz-ustaz yang lain. Dan pada malam ini tuan-tuan, sebagaimana saya ini nak menyampaikan ilmu, maka ilmu yang saya terima daripada tok-tok guru saya, daripada ustaz-ustaz saya, maka kebiasaannya tok-tok guru saya dan ustaz-ustaz saya ni tuan-tuan, bila dia nak menyampaikan ilmu, dia akan beritahu beberapa perkara dulu. Apa dia tuan-tuan? Hak pertama, oleh kerana kita ni duduk kuliah ni, dalam kepala otak kita nak faham Islam. Nak faham Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebelum nombor 2 cerita pasal pahala ke, sebelum cerita pasal nak dapat ilmu, tapi kita ni bila duduk dalam majlis ilmu, kita ni nak faham Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Kerana kita ni orang Islam, umat Nabi Muhammad, maka bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita nak faham Islam. Justru itu tuan-tuan, tok guru saya selalu sebut, kalau orang ni nak memahami Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, supaya tidak menjadi salah faham kita terhadap apa yang dibawa oleh Nabi, maka Islam yang kita nak faham tu kena terima dengan adab dia. Kena terima dengan adab dia. Sebab Islam ni dia datang tuan-tuan, dia ada adab dia. Sedap Nabi SAW sendiri pun menyebut dalam hadisnya, dia kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ni diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mana sebelum pada Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan diutus oleh Allah, sejak pada Nabi Adam dan juga Nabi-Nabi yang lain sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ni adalah penyempurna kepada akhlak yang mulia. Jadi justru itu, oleh kerana Nabi kata macam tu, jadi Islam yang dibawa oleh Nabi ni dia penuh dengan pakaian akhlak, bermakna adab tu tadi. Kan? Itu dia. Jadi oleh kerana tuan-tuan datang dan saya datang pada malam ni nak cerita bab yang sama, maka kita kena faham tuan-tuan, benda yang paling utama sebelum pada ilmu yang kita nak dapat ialah adab dia. Adab dia. Jadi tuan-tuan, oleh kerana tuan-tuan dah biasa duduk majlis ilmu, cuma saya nak tanya soalan. Sebelum pada saya datang pada malam ni tuan-tuan, sebelum pada ni lah ustaz-ustaz datang, tuan-tuan ni duduk memang macam ni, betul? Betul tak? Sebelum pada ni lah, sebelum ustaz-ustaz, sebelum pada saya malam ni datang, maknanya ustaz-ustaz sebelum pada ni datang, tuan-tuan memang duduk macam ni, betul? Alhamdulillah. Mana tuan-tuan boleh duduk lagi, tak baring lah tu. Masih boleh duduk lagi. Tapi tuan-tuan saya nak sebut tuan-tuan, kira-kira tuan-tuan duduk ni dah betul, cuma kurang betul aja. Tuan-tuan duduk ni kurang betul dah, gaya duduk tu, cuma kurang betul lagi. Kenapa tuan-tuan saya kata kurang betul? Tuan-tuan datang kuliah pada malam ni, saya yakin niat tuan-tuan tu nak faham Islam yang akan disampaikan oleh tiap-tiap mana guru yang datang. Betul tuan-tuan Bila kita nak faham Islam, kita bimbang-bimbang. Orang nak faham Islam, dia takut salah faham. Kenapa? Salah faham dia terhadap apa yang sebelum pada ilmu tu sampai, iaitu adab dia. Saya faham gini tuan-tuan. Soalan kedua tuan-tuan, dekat sini ada tak belajar matan arba'in, hadis 40? Ada tak? Kat sini? Tak ada. Hadis 40 ada tak? Imam Nawawi hadis 40. Kira-kira tuan-tuan memang belajar tak ada kitab langsung lah. Ya? Gitu. Ada kitabnya tak? Tak ada. Oh hebatlah tuan-tuan. Style Imam Syafi'i. Oh memang hebatlah tuan-tuan. Saya paling-paling nak bawa pun malam ni, saya bawa tab ni, saya punya kitab tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Ikut hadis Nabi SAW tuan-tuan, Nabi ni pernah ditanya oleh sahabat Nabi SAW tentang 4 perkara. 4 perkara tu yang ditanyalah Islam, iman, ihsan dan kiamat. Ni hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi. 4 perkara ni sahabat Nabi tanya kepada Nabi SAW. Kan? Tapi yang tanya ni orang yang tak dikenali di kalangan sahabat Nabi SAW. Sebagai hadis yang kedua, riwayat Sayyidina Umar dalam kitab Matan Arba'in. Cuma yang saya sebut tuan-tuan, orang yang bertanya ni sebelum pada dia tanya, gaya dia berdepan dengan Nabi. Disebut dalam hadis, dia kata fa asnada rukbatahi ila rukbatahi fa wada'a kaffaihi ila fakhidai. Dia datang jumpa Nabi tu, dia temu lutut dengan Nabi, kemudian dia letak tangan dekat paha Nabi. Baru dia tanya soalan. Itu dalam hadis yang kedua, dalam Matan Arba'in riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ulama-ulama mengkaji hadis ni, dia kata orang yang nak ambil ilmu daripada Nabi itu, di antara gaya dan juga akhlaknya ialah dia kena duduk dekat dengan Nabi.
duduk dekat dengan Nabi. Itu yang disebutlah hadis itu. Jadi kira-kira kalau malam ni tuan-tuan duduk ni dah memang salah faham terhadap hadis Nabi. Tu duduk tuan-tuan ni jauh sana. Jadi kalau boleh lah tuan-tuan, nak bagi tak, kalau tepat sangat pun, nak bagi kita ikut Nabi, tuan-tuan cuba dekat sikit dengan saya tuan-tuan. Ni kat sini. Jangan kat ujung-ujung tu. Saya tak berapa berkenan. Bukan saya tak berapa berkenan, Nabi pun tak berapa berkenan. Sebab tuan-tuan belajar malam ni nak faham Islam. Bukan kerana tuan-tuan belajar malam ni kerana nak faham saya datang ni. Bukan kerana saya datang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan datang ni kerana saya, siapalah saya tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan boleh dengar cakap saya, boleh tolak. Tapi yang disebut yang kita nak faham ialah kita nak faham agama yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan boleh beranjak ke depan ni duduk, alhamdulillah, saya cukup suka. Maknanya apa tuan-tuan? Hati tuan-tuan ni memang nak belajar Islam sungguh. Memang nak belajar Islam sungguh. Tu alhamdulillah. Saya suka tuan-tuan, kalau macam ni memang saya nak datang banyak kali ni kayaknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni tuan-tuan, bila nak jadi umat Nabi, kita kena dengar cakap Nabi. Kalau tuan-tuan tak nak dengar cakap saya, tak apa tuan-tuan. Tapi kalau tak nak dengar cakap Nabi ni masalah. Kita duduk selalu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Nabi kata, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asmarat. Orang selawat pada aku sekali, aku selawat pada dia 10 kali. Tuan-tuan kan? Tapi kita ni sebagai umat Nabi SAW kena ikut cakap Nabi. Jadi bila cakap Nabi kata, masa belajar tuan-tuan, kena duduk dengan tok guru tu. Jangan duduk jauh-jauh. Tu satu. Boleh tuan-tuan kan? Alhamdulillah tuan-tuan boleh ke depan ni, kira memang hati tu nak berubah lah tu. Kan? Cumanya yang saya minta tuan-tuan, besok kalau datang ustaz lain, kena macam ni jugalah. Jangan balik semula macam asal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang nombor 2 yang kena faham tuan-tuan, yang kita kena faham, ini benda yang tak boleh tidak. Benda yang tak boleh tidak. Sebab kita nak belajar ni ilmu Islam. Ilmu Islam tu bukan daripada saya tuan-tuan. Nabi terima pun daripada Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Maka dia terima tu ada adab dia. Nabi dididik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, Quran sebut, ayat biasa kita dengar, fa ammal yatima fala taqhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yatim yang dididik oleh Allah Taala sendiri. Allah Taala sendiri didik. Bila yatim mak bapak tak ada, siapa didik dia? Allah Taala sendiri. Bila Allah Taala sendiri didik dia, mana Islam yang Nabi terima ni dididik direct oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wahyu yang Allah Taala berikan kepada Jibril. Jibril sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW terima Islam ni, dia ada adab dia. Jadi tuan-tuan kena belajar malam ni, kena ada adab dia. Kalau tak ikut adab, mana memang confirm biadab. Tak gitu tuan-tuan. Ni cakap senang lah tuan-tuan, dengan cakap susah, apa kita pusing-pusing cakap terang. Gitu. Sebab kita kena faham tuan-tuan, bila kita makan nasi tuan-tuan, kita akan pandang nasi tu, kita akan pandang, kemudian kita akan ambil dan kita akan rasa. Benda tu tak ada takwil lagi. Bila makan nasi, kita pandang, kita pegang, kita makan. Bila kita makan, kita rasa. Bila kita rasa, kita akan kenyang. Confirm yang kita makan nasi. Betul tuan-tuan? Artinya tuan-tuan, hari ni kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan pandang, tuan-tuan dengar, tuan-tuan fikir, tuan-tuan boleh terima, tuan-tuan boleh amal, dan terusnya tuan-tuan boleh sebarkan. Kenapa? Benda yang tuan-tuan faham, terima tu betul, dan tuan-tuan boleh faham, amal dan sampaikan. Boleh faham tuan-tuan? Ni mukadimah je. Mukadimah ni pun tuan-tuan minta maaf banyak. Bahasa tu macam tak berapa nak kena orang Bukit Pasir. Kan? Saya selalu singgah sini semayang tuan-tuan, tapi tak pernah bercakap. Jadi inilah orang yang selalu singgah yang bercakap malam ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang saya nak ajak tuan-tuan malam ni ialah Nabi SAW pernah sebut suatu hadis. Nabi kata begini, man shalla salatal ma'al jamaah wa jalasa fi khilqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bih a'tahu Allah alaihi sittata asya'. Barang siapa boleh semayang dengan sembahyang berjamaah, dia boleh semayang dengan sembahyang berjamaah, wa jalasa fi khilqatil ilmi, lepas semayang berjamaah boleh pula duduk dalam majlis ilmu. Semayang berjamaah, lepas semayang berjamaah duduk dalam majlis ilmu. Bukan senang tuan-tuan. Semayang berjamaah kemudian duduk dalam majlis ilmu. Biasanya orang ni tuan-tuan, lepas semayang berjamaah dia balik ikut urusan dia kalau dia ada urusan. Tapi Nabi SAW sebut dalam hadis ni, orang sembayang berjamaah kemudian duduk dalam majlis ilmu. Ini bukan satu benda yang senang. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua orang yang boleh duduk sembahyang berjamaah kemudian duduk dalam majlis ilmu, tak tentu. Kan?
Kemudian bila dia boleh duduk dalam majlis ilmu, wasami'a kalam Allah, dan dia mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Maksud kalam Allah taala ni Al-Quran atau perbahasan mengenai Islam yang bersumberkan kepada Al-Quranul Karim. Bukan bual-bual biasa. Macam kadang kita tengok tuan-tuan orang semayang, dia duduk beranda masjid, dia pun mula membawang. Kan? Mula bual. Itu bual-bual tu tuan-tuan bukan bual-bual yang disebutlah hadis ni, bukan. Dia kena bual duduk tu mendengar kalam Allah. Wa amil lebih. Setelah tu dia beramal dengan apa yang dia dengar. Jadi dalam hadis Nabi ni dia sebut ada 4 benda kita kena buat. 1, sembahyang berjemaah. Nombor 2, kena duduk majlis ilmu. Nombor 3, kena dengar Al-Quran, iaitu hukum Islam. Nombor 4, beramal dengannya. 4 benda ni kata Nabi SAW, barang siapa boleh buat, barang siapa boleh buat, a'tahullahu alaihi sittata asya, Allah bagi dia 6. Dia buat 4, Allah tak bagi 6. Ni sipir Islam tuan-tuan, dia tak super macam matematik biasa. 1 kali 1 2, 2 kali 2 4, 4 kali 4 berapa? 1 kali 1 2, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16 tak? Dia makin besar. Tapi matematik Islam dia tak macam tu tuan-tuan. Buat 4 dapat 6. Buat 4 dapat 6. Tu. Dia punya sipir dia. Mudah aje buat 4 dapat 6. Apa 6 yang disebutkan oleh Nabi SAW tu? 6 tu. Wah, ada yang datang tuan-tuan. Yang datang lambat tu tuan-tuan. Biasanya patut kena depan. Tu bagus. Ni macam kenal tuan-tuan ni. Yang duduk belakang macam kenal belakang. Haji Ruslan ya? Betul? Betul Assalamualaikum je. Baik. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia 6 perkara kalau dia boleh buat 4 perkara. 4 perkara tu tuan-tuan bukan senang nak buat. Walaupun kita tuan-tuan sembahyang berjemaah ni tuan-tuan, bukan senang nak buat. Yang boleh buat ni kenapa? Sebab tuan-tuan dah melalui latihan. Tuan-tuan dah biasa buat, sebab tu mampu buat. Cuba kalau tuan-tuan tengok, orang yang biasa duduk warung 24 jam, tuan-tuan ajak pergi ke masjid, agak senang atau tidak tuan-tuan? Oh, payah tuan-tuan. Dia lebih senang pergi ke warung daripada ke masjid. Ringan kakinya pergi ke warung. Kenapa? Sebab dia dah latih hari-hari. Jadi tuan-tuan nak pergi masjid ni kena ada latihan. Kena ada latihan. Kalau tak ada latihan, tuan-tuan duk rasa dengan ilmu tuan-tuan sendiri tu, faham sembahyang sunat jemaah, sembahyang berjemaah, belum tentu boleh sampai. Kenapa? Mesti melalui latihan dulu. Tuan-tuan kena latih. Tu. Sebab itu Nabi SAW kata, kalau boleh buat 4, dibagi 6. Apa 6 tu? 1. Yang 6 tu. Pertama, rizquhu minal halal. Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya rezeki daripada yang halal. Orang duduk dekat masjid, sembahyang berjemaah, duduk majlis ilmu tuan-tuan, dia punya rezeki dia halal. Tapi kalau dah reti sembahyang berjemaah, duduk kat masjid, majlis ilmu, tapi kalau rezeki tak halal tu memang degil nama dia. Boleh faham tuan-tuan? Sebab apa tuan-tuan? Bila duduk dalam majlis ilmu, kita akan tahu mana halal, mana haram. Bila kita tengok dalam majlis ilmu, maka kita berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi, maka kita tahu mana halal, mana haram. Bila kita dah boleh tahu halal haram, tapi masih cari yang haram juga, tu memang degil. Faham tuan-tuan? Tu dia. Jadi kat situlah yang kita kena faham, rezeki kita ni daripada benda yang halal. Bila kata benda yang halal tuan-tuan, dia akan menyenangkan kita. Ya? Bila kita cari, dia akan menyenangkan kita. Contoh, tuan-tuan tengok, bang, dah kahwin belum? Dah kahwin. Berapa anak? 2 anak. Dulu masa bujang, ni cerita rezeki. Dulu masa bujang, belum pada nak kahwin, tengok anak dara tu nak menikah, berani ke takut? Jujur, berani ke takut? Takut sebab ada soalan dalam kepala, betul? Soalan tu dia kata, boleh ke aku bagi makan anak orang, betul tak? Boleh ke tak boleh? Diri sendiri pun tak lepas. Kan? Tapi bila nikah je dengan kerana ikut syariat Allah, kerana ikut syariat Allah bernikah tu, kata Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa min, nikah tu sunnah aku, barang siapa benci sunnah aku bukan umat aku. Bila kita menikah je, kita bukan seorang, jadi 2. Betul tak? Kalau ikut takut kita masa muda tadi tu, 2 tak akan bertambah jadi 3, betul? Tapi tengok-tengok tuan-tuan dah 2, jadi 4. Cukup makan tak? Jadi rezekinya cukup tak? Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah tuan-tuan.
Daripada asal yang jiwa kita ni takut-takut, tapi apabila kita beramal dengan syariat. Apa amal syariat? Nikah tu tadi. Kita menikah, amal syariat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dengan Islam tu tadi, kita beramal. Daripada asas seorang kita jadi 2 orang, asal-asal ikut fikir muda tadi 2 orang ni tak bertambah, tiba-tiba dah jadi 4. Kalau abang dah berapa? 3 bang. Berapa umur bang? 60 bang. Saya 51, 13 bang. Betul. Bukan nak kata, ngaku je. 51, 13. Induk 2. Tuan-tuan. Nak sebutkan apa tuan-tuan? Janji daripada Allah, janji daripada Nabi, melazimkan sembahyang berjemaah, melazimkan majlis ilmu, dengar kalam Allah. Tuan-tuan, kita ni kalau melazimkan majlis ilmu, seolah-olah kalau kita kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah zuhur, asyik kuliah aja, agak-agak makan minum nak jadi macam mana kan? Tapi kita duk tengok tuan-tuan, orang yang mengekalkan benda tu rezekinya cukup. Kenapa? Sebab rezekinya itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ji? Ji, bang. Password rezeki apa dia? Kunci bagi rezeki apa dia? Bang, kunci bagi rezeki apa dia? Nak tanya dulu. Tadi saya dah sebut tuan-tuan. Jujur. Bukan kerja. Bukan kerja. Rezeki ni nak dapat kena kerja kan? Usaha. Tapi kuncinya mana tuan-tuan? Niat. Betul. Innamal a'malu bi niat. Kita niat. Agak-agak dengan niat sampai ke rezeki kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok tuan-tuan otak kita ni, otak manusia, bila kata nak dapat duit, nak dapat harta, pergi kerja. Pergi kerja. Kalau tak kerja tak dapat. Tapi Allah Ta'ala punya password lain. Tak sama dengan kita. Allah Ta'ala kata, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, nahnu la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal 'aqibatu lil muttaqin. Apa kata Allah? Dia kata, engkau suruhlah ahli keluarga kamu sembahyang dan engkau kena sabar dengan sembahyang ni. Wajibnya sembahyang kepada Tuhan sembahyang ni aku fardukan kepada kamu, kata Allah. Engkau kena suruh diri engkau dan ahli keluarga engkau sembahyang. Wastabir 'alaiha, bersabar dengan keadaan sembahyang. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Aku tak minta rezeki dengan kau, bahkan aku bagi kau rezeki, kata Allah. Aku tak minta rezeki dengan kau, tapi aku akan bagi rezeki kepada kamu. Allah Ta'ala kata, kau jaga semayang, rezeki kau aku jaga. Kan? Kalau kita duduk jaga semayang, tuan-tuan, ikut logik otak kita kan, kau nak makan apa? Kan gitu. Kan? Betul tak? Orang kita ni kata, Mat, kau ni pergi masjid 5 waktu ni, kau ni nak makan apa? Tapi Allah Ta'ala kata, kau jagalah semayang tu, kau jagalah keluarga kau semayang, aku bagi rezeki kepada kamu. Betul tuan-tuan? Ni dia ilmu dia, password dia tuan-tuan. Kena duduk majlis ilmu tu, maka kita akan diberikan satu rezeki yang halal. Rezeki Allah Ta'ala sendiri bagi. Bukan kita. Ini kita ni tuan-tuan yang takutnya macam mana? Kita ni bila rajin duduk semayang berjamaah, rajin duduk kuliah majlis ilmu, otak kita ni masih tak yakin dengan Allah Ta'ala. Aku nak makan apa? Kan? Kadang-kadang bini kita tegur, bang gimana? Pergi masjid aja, tak kerja, nak makan apa aku nanti? Kan? Kita macam tak yakin dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Lembu pernah masuk masjid, tuan-tuan? Bang, lembu pernah masuk masjid tak? Tak pernah. Kalau abang punya perut dengan lembu punya perut tu mana lebih besar? Dia tak pernah pergi masjid, dia tak pernah masuk sekolah, dia tak pernah belajar, tapi rezeki dia cukup, betul? Kalau nak banding kita dengan lembu tu, seolah-olah lembu tu tawakal lebih hebat pada kita. Kita tak yakin. Kan? Sebab tu tuan-tuan, daging lembu sebab sedap dimakan, tapi daging tuan-tuan confirm haram makan. Jadi artinya tuan-tuan, kita kena yakin dengan Allah. Sebab tu menghidupkan syariat Islam, menghidupkan majlis ilmu tuan-tuan adalah menarik rahmat daripada Allah. Pertama, rahmat itu ialah rezeki yang halal tu. Daripada kita seorang kahwin jadi 2 orang, daripada 2 orang tuan-tuan kahwin jadi 4 orang. Kadang-kadang daripada 4 tu tuan-tuan kita duk tengok tambah lagi 4. Betul? Jadi 8. Daripada 8 anak boleh rumah sebiji, daripada rumah sebiji, daripada kereta sebiji, daripada kereta sebiji, daripada kebun sebiji. Kadang-kadang boleh pergi haji lagi. Asal masa muda tu, ya tak ya. Betul tak? Kenapa? Allah yang jaga rezeki kita. Allah yang jaga rezeki kita. Cuma kita kena tahu nak cari tu kat mana. Jadi antara salah satu password rezeki tuan-tuan ialah tuan-tuan kena jaga semayang, yang kedua kena duduk dalam majlis ilmu.
Itu kata Nabi, bukan kata saya. Itu kata Nabi. Yang kena yakin sungguh dengan janji daripada Nabi. Nombor 2, kata Nabi yang nak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah wa yanju min azabil qabri. Orang yang boleh semayang berjemaah, boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh dengar kalam Allah, boleh beramal dengannya, maka Allah Taala kata, Nabi kata nombor 2, wa yanju min azabil qabri, akan dapat bebas daripada azab kubur. Bebas daripada azab kubur. Tuan-tuan hidup, saya hidup, tuan-tuan hidup, mati tu pasti. Mati tu pasti. Tuan-tuan suka tak suka, takut ke tidak, suka mati ke tidak, kejar mati ke tidak, tuan-tuan tetap mati. Kan? Benda tu dah satu sunnatullah yang Allah Ta'ala tetapkan. Mati tetap datang. Tetapi yang selalu kita minta ialah nak bebas daripada azab kubur. Kan? Kita selalu ustaz duk beritahu kalau kita orang tak beriman, mati memang kena siksa. Tapi kalau kita beriman, Allah Ta'ala akan bebaskan kita daripada azab kubur. Kita tak tahu suasananya besok dalam kubur. Dalam kubur, tuan-tuan, bukan ramai-ramai, seorang-seorang. Tuan-tuan sayang dengan bini mana pun, bila dia mati, tuan-tuan tinggal. Isteri kita sayang pada kita, tuan-tuan. Tiap-tiap malam peluk, tuan-tuan. Tiap-tiap malam peluk, tidur satu katil, satu bantal tidur. Bila mati, tuan-tuan, dia kata, bang selamat tinggal. Betul je? Dia tak akan sama-sama duduk masuk lubang kubur, betul? Memang tak akan sama-sama. Walaupun tuan-tuan bagi wasiat, Mina, kau mati besok, kalau abang mati sekali masuk tuan-tuan tak ada, tuan-tuan. Dia kata, abang gila ke? Tu tuan-tuan dah peluk hari-hari. Silap cakap kita, dia kata kita gila, betul bang? Cuba tuan-tuan sekarang kalau balik cakap dengan rumah, dia kata, Mina, kalau abang mati, besok orang masukkan abang mayat dalam kubur, kau sekali masuk tanam boleh? Dia tengok atas bawah kita, tuan-tuan. Dia tanya, abang ni waras tak waras, betul tak? Itu dah duduk sama-sama. Otak dia boleh betul, tuan-tuan, dalam berfikir bila bak mati ni. Orang ni bila bak mati, otak biasa akan betul. Biasanya. Dan mati ni, tuan-tuan, dia pasti. Cuma yang kita nak ialah bila mati bebas daripada azab kubur. Bebas daripada azab kubur. Tuan-tuan tak pernah melalui benda ni. Kubur tuan-tuan belum pernah masuk, cuma pernah dengar cerita, betul? Belum pernah masuk. Sebagaimana tuan-tuan duduk dalam alam rahim ibu, yang tuan-tuan tak reti pun undang-undang duduk dekat muka dunia ni. Masa tuan-tuan duduk dalam perut ibu, tuan-tuan tak reti yang hari ni tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Tak tahu masa tuan-tuan duduk dalam alam rahim. Tuan-tuan tak tahu undang-undang dekat dunia. Bila tuan-tuan hidup atas muka dunia, tuan-tuan tak tahu alam yang akan tuan-tuan masuk besok di dalam kubur. Yang kita nak lepas daripada kubur ni ialah bebas daripada azab kubur. Tuan-tuan. Macam mana nak bebas azab kubur, tuan-tuan? Nabi dah sebut tadi. Tuan-tuan boleh duduk sembahyang berjemaah, boleh duduk majlis ilmu, boleh dengar ayat Quran, boleh beramal. InsyaAllah bebas dari azab kubur. Tu yakin atas janji Nabi. Nabi tak pernah bohong, tuan-tuan. Sifat Nabi wajib ialah mesti benar cakap dia. Bohong mustahil bagi Nabi. Nabi kata orang boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh sembahyang berjemaah, azab kubur dia lepas, bebas. Jadi bang, saya nak tanya soalan abang. Berani jawab tak berani jawab? Agak-agak besok masuk kubur, kena seksa tak bang? Boleh berani jawab? Kena seksa tak? Kena seksa agak-agak? Kena kot. Ni tuan-tuan, bila sebut kena kot. Ni tuan-tuan, yang saya nak sebut, tuan-tuan, saya dah cakap awal-awal dengan tuan-tuan, kita duduk malam ni, duduk kuliah nak belajar Islam. Islam yang datang daripada Allah, yang diberikan kepada Nabi, yang sampai kepada kita. Nabi tidak pernah berbohong dalam perkataan dia. Bila Nabi kata kamu boleh duduk dalam sembahyang berjemaah, boleh dengar majlis ilmu, boleh amal, boleh dengar Al-Quran, kamu bebas daripada azab kubur, daripada azab kubur. Abang masih tak yakin lagi. Kita, tuan-tuan, saya yakinkan kepada tuan-tuan, ilmu Islam ni kena yakin. Sebab tu kita ni duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan pun tadi baru sembahyang berjemaah, duduk dalam majlis ilmu, dengar yang saya cerita ni hukum Allah. Moga-moga lepas ni boleh beramal. Nabi kata diberikan 6. Salah satu daripada 6 bebas azab kubur. Saya tanya balik, tuan-tuan, takut kena seksa? Nampak buat dosa. Tuan-tuan yakin. Tuan-tuan kena faham. Sebab tu tuan-tuan, bila saya sebut, tuan-tuan kena fokus betul-betul. Jangan tuan-tuan duduk berangan, badan kat sini tapi akal kat rumah. Jangan tuan-tuan, duduk sini sama. Yakin. Yakin, tuan-tuan. Kita kena yakin. Sebab benda ni janji daripada Nabi, bukan janji saya. Tuan-tuan, saya cakap ni tuan-tuan boleh tolak. Tapi kalau Nabi cakap, tuan-tuan tak boleh tolak. Tuan-tuan tolak Nabi cakap, kafir jawab dia. Takkan kita nak tercabut iman dalam keadaan kita duduk dalam masjid?
Tuan-tuan, tu yang saya sebut tu Nabi cakap, bukan saya cakap, tuan. Saya cuma hafal benda tu, sampaikan kepada tuan-tuan dengan mengharapkan siapa? Saya sendiri boleh beramal dengan benda tu dan meletakkan keyakinan demikian. Jadi tuan-tuan kena yakin bila tuan-tuan duduk dalam masjid, janji daripada Nabi, duduk dalam masjid ilmu, bebas daripada azab kubur. Boleh faham Lepas ni kira-kira kod-kod dah buang lah tu. Yakin sungguh dengan janji daripada Allah. Tu yang kita kena faham. Tuan-tuan. Sebab Allah sendiri yang suruh wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu kena sembah Allah Ta'ala Tuhan kamu hingga kamu datang hatta ya'tiyakal yakin, sampai kepada keyakinan. Ulama tafsirkan ada dua. Satu, yakin tu maknanya sampai mati. Menyembah Allah Ta'ala sampai mati. Nombor dua, betul-betul yakin apa juga janji Allah, janji Nabi tu benar. Jadi kalau dah Allah Ta'ala janji macam tu, Nabi cakap macam tu, takkan kita ragu-ragu lagi. Betul bang? Betul kan? Rezeki dah Allah jamin. Kita tak bimbang dah. Dan Allah Ta'ala jamin. Rezeki Allah Ta'ala jamin. Tuan-tuan duduk kat sini, tuan-tuan ingat tak dapat rezeki tuan-tuan. Tuan-tuan tengok cicak kat dinding tu. Dia tak ada kesayap. Cukup makan tak dia? Bang, kenal tak dengan cicak? Kau tak kenal dengan cicak? Oh, kalau kenal Alhamdulillah, kalau tak kenal teruk no. Cicak kat dinding tu tuan-tuan, tak ada sayap. Tapi dia boleh hidup, cukup makan atas janji Allah Ta'ala. Bila kita kaji-kaji, apa dia punya makanan? Rupa-rupanya benda-benda terbang. Halal terbang tu makanan. Kan kalau tuan-tuan kaji dekat kepala otak, antara rezeki cicak dengan dia makanan dia, tak matching tu. Tu tak matching. Tak terkupu lah, tak matching tu. Tapi janji Allah Ta'ala hak yang kat dinding, kau punya rezeki terbang, sampai masa tuan-tuan datang, pap, dia ambil makan, cukup. Kan? Artinya cicak tuan-tuan tak payah buat kerja banyak, dia relax, benda tu pap, ambil, relax je. Kan? Jadi tuan-tuan kena faham, rezeki Allah Ta'ala jamin. Tuan-tuan kena ingat, rezeki ni ada dua jenis bentuk dia. Satu ayam biasa, dua ayam serama. Tuan-tuan, ni kena guna bahasa macam ni tuan-tuan, baru senang faham. Kalau qala Allah Ta'ala, qala Nabi tu susah sikit tuan-tuan nak faham. Kan? Rezeki kita ni tuan-tuan macam ayam biasa dengan ayam serama. Faham tuan-tuan tuan-tuan perhati apa yang saya nak sebut. Ayam biasa ni tuan-tuan, orang cari rezeki macam ayam biasa. Tuan dia ambil jagung, dia baling. Dia kejar sana, dia kejar sini. Kan? Nak kejar jagung jatuh, dia kejar sana, kejar sini. Tu jenis rezeki ayam biasa. Kan? Hak macam tuan-tuan. Kan? Pagi bangun, pergi sana, pergi sini, cari rezeki. Tapi jenis ayam serama tak macam tu. Tuan dia ambil jagung, letak kat tangan, tuan dia datang, pergi makan. Dia tak payah jalan je. Kenapa? Tuan dia show tengok ayam serama tu kan, dia bagi makan gitu. Faham tuan-tuan? Agak-agak abang mana satu abang punya? Mana satu abang punya tu? Yang serama ke yang biasa? Yang biasa kan. Bila yang biasa tu yang kita jangan lupa. Kan? Kita cari sana pagi, keluar pagi, balik petang, tiba-tiba keluar pagi, balik petang. Masjid dan surau selalu lalu, tak pernah singgah pula tu. Dapat rezeki tapi tak nampak masjid, dapat rezeki tak nampak surau, tu yang bermasalah. Betul tuan-tuan? Cuba tuan-tuan bilang kira yang ada malam ni dekat masjid dengan yang ada dekat kedai sebelah, kedai makan tu, sebelah tu. Agak-agak berapa ramai kira? Siapa mana lebih ramai? Kedai makan dengan masjid mana dia? Tu dia. Orang fikir pasal perut nak makan tapi dia tak fikir pasal masjid. Sedang itu kunci rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bebas daripada azab kubur tuan-tuan. Kena yakin tuan-tuan. Nak bebas azab kubur ni bukan susah. Senang. Duduk dalam majlis ilmu tu penting. Bebas azab kubur tuan-tuan. Walaupun kita ni dosa banyak. Kan? Dosa banyak, buat maksiat banyak. Tapi tuan-tuan, bila kita boleh mengistiqamahkan apa yang disebut oleh Nabi, yakin bebas daripada azab kubur. Tuan-tuan, saya nak tanya. Tuan-tuan, abang kerja apa? Pencen dulu. Cikgu sekolah. Rendah menengah. Biasa mengajar apa? Vocational. Vocational apa ni, kemahiran lah. Berdepan dengan pelajar pening kepala, betul tak? Pening kepala tuan-tuan, pening. Tapi bila masuk masjid rasa tenang tak? Tenang. Kita tak serabut kepala, betul tak? Tak serabut kepala.
Kenapa tuan-tuan tak seberapa, tak sabut kepala? Sebab Nabi SAW kata, bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala kata, Nabi kata apa? Fa'anzala alaihimus sakinah. Allah akan turunkan dalam majlis itu ketenangan. Itu jaminan Nabi. Jadi kalau tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, kepala serabut, tak tepat dengan hadis Nabi. Tapi bila kata tenang, itulah rahmat turun. Jadi tuan-tuan rasa tenang, rasa serabut? Bang, serabut ke tenang? Tenang. Walaupun lepas tadi lepas gaduh dengan bini kita, gaduh, duduk kat tiang, relax, dengar ustaz ceramah, relax, tenang rasa hati. Kenapa? Sebab Allah turunkan rahmat. Bila Allah Ta'ala turunkan rahmat, bukan sekadar tu. Dia kata dalam hadis menyebutkan, innal malaikata la tad'a ajniyataha ridan bima yasna. Malaikat merendahkan sayapnya. Kenapa? Sebab redha dengan orang yang duduk dekat masjid dan dengar majlis ilmu tadi. Maka malaikat ada, tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, rasa tuan-tuan malaikat ada sekarang ni? Rasa? Rasa tak bang? Apa ni? Dalam masjid mesti ada tak? Kita kena yakin Nabi kata innal malaikata la tad'a ajniyataha ridan bima yasna. Malaikat itu dia menurunkan sayapnya, merendahkan sayapnya. Kenapa? Redha tengok orang duduk majlis ilmu. Tuan-tuan ni tengah belajar, duduk dalam majlis ilmu, majlis kuliah, ikut hadis tadi yang sahih, memang malaikat sedang menurunkan, merendahkan sayapnya. Kenapa? Redha dengan kita. Soalannya, tuan-tuan rasa tak rasa? Rasa tak malaikat ada? Sebab saya yakin tuan-tuan tak rasa. Kenapa? Sebab kalau tuan-tuan rasa dan tuan-tuan nampak malaikat duduk penuh depan ni. Sebab tuan-tuan tak nak duduk depan, malaikat duduk depan. Faham tuan-tuan? Betul tak saya kata tu? Sebab tuan-tuan tak nampak. Kalau nampak tuan-tuan, hadis kata dia tunduk, dia rendahkan sayapnya, dia duduk depan penuh ni. Sebab tuan-tuan tak nak duduk, dia duduk depan. Tu dia. Betul kan? Sebab tu tuan-tuan tak rasa. Sebab tu kena belajar tuan-tuan. Kena tahu rasa. Tempat kita ni, duduk majlis ilmu, dipenuhi dengan para malaikat. Penuh masjid ni. Sehingga dalam hadis Sunan Tirmizi, satu-satu majlis ilmu, 70,000 malaikat ada. 70,000 tuan-tuan. Cuma kita bila tak belajar, tu yang kita rasa macam biasa je. Tak rasa ada malaikat, betul tuan-tuan? Kita tak malu tuan-tuan sebab dia duduk depan. Tuan-tuan tak nak duduk depan, dia duduk depan malaikat tu. Sebab tu tuan-tuan tak rasa apa-apa. Saya nak contohkan gini bang. Contoh, ni contoh je. Abang tengah jalan kat depan, tiba-tiba hujan lebat. Bukan kat masjid, depan. Hujan selebat-lebat hujan. Dalam keadaan hujan-hujan lebat tu, tengah pakai jubah macam ni, tiba-tiba ada anak dara datang bawa payung. Dia kata, bang, mari saya payungkan jalan dengan saya hantar masjid. Kan? Soalan saya, tuan-tuan nak terima nak tolak? Hujan lebat tu. Saya nak contoh ni. Nak terima nak tolak bang? Terima. Terima kan? Alhamdulillah terima tuan-tuan. Kalau tak terima tu memang bodoh. Kan? Saya nak sebut gini. Masa dia datang, dia payungkan kita tuan-tuan. Payungkan kita jalan ke masjid ni. Tengah hujan lebat. Tuan-tuan rasa sejuk kena hujan ke? Tuan-tuan rasa seram sejuk? Mana satu? Tuan-tuan rasa sejuk ke seram sejuk bang? Seram sejuk. Kenapa seram sejuk? Ke hujan ni. Apa dia? Oh, takut fitnah sebelah tu. Saya nak sebut ginilah tuan-tuan. Orang tu, perempuan tu, dia orang pakai payung. Tak payungkan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rasa tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak pegang. Betul? Tak pegang orang sebelah tu, tapi tuan-tuan rasa. Bukan rasa sejuk, rasa seronok. Kan? Betul? Tuan-tuan, saya nak sebut hadis Nabi yang sahih disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabuna bi jalali. Besok di hari kiamat tuan-tuan, Allah Ta'ala akan panggil manusia dia. Siapa yang dia panggil? Ainal mutahabuna bi jalali. Mana dia orang yang berkasih sayang kerana aku di atas muka bumi? Mana dia? Allah Ta'ala panggil. Di hari akhirat Allah Ta'ala panggil. Maknanya tuan-tuan, tuan-tuan datang masjid ni kerana saya ke kerana Allah? Kerana Allah. Artinya tuan-tuan datang ni semuanya lillahi ta'ala, berkasih sayang kerana Allah. Besok Allah Ta'ala panggil tuan-tuan. Allah Ta'ala panggil. Allah Ta'ala kata apa? Al-yawma uzilluhum yawma la zilla illa zilli. Hari ini aku nak payungi kamu, payungi mereka. Di hari tidak ada payungan kecuali payunganku. Allah payungi kita tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala payungi kita tuan-tuan, bang rasa tak rasa? Rasa. Bang rasa tak? Rasa tak? Macam mana abang rasa?
Saya nak bagi perbandingan tadi macam orang tadi tu yang memayungi kita. Boleh rasa kenapa sebelah tu anak dara yang payung kita. Kita rasa seronok kita tuan-tuan. Ini Allah memayungi kita. Seronoknya tuan-tuan bukan main. Sebab tu tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu bukan sekadar payungan malaikat, payungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang nak memayungi hari akhirat, amalannya di atas muka bumi. Boleh faham tuan-tuan? Ni yang kena jaga tu. Cuma masalahnya orang tak faham benda ni tuan-tuan, ramai tak faham. Sebab tu orang yang fahamnya tuan-tuan, macam mana warung tu, masjid ni dia tak perlu nak faham. Sebab apa? Dia tak ada rasa. Faham tak? Warung tu ada rasa. Apa dia? Siakap 3 rasa. Ada rasa? Betul. Teh tarik ada rasa? Ada rasa. Kemudian yang tukang serve tu, yang tukang serve, abang rambut putih, orang panggil abang Haji. Dia panggil bang, agak-agak rasa tak rasa? Panggil bang, nak apa? Rasa tak? Kalau tak rasa ni mas stroke lama. Artinya tuan-tuan, hak pergi karung tu dia ada rasa. Yang tuan-tuan pergi ke masjid ni tuan-tuan, tuan-tuan kena ada rasa. Tu yang nak sebut, kena ada rasa, kena istimewaan tuan-tuan. Sebab tu masjid ni tuan-tuan, surau majlis ilmu, dia ada rasa yang menyeronokkan. Ada dipanggil namanya zauqiyah. Rasa seronok, tapi oleh kena ada ilmu lah tu. Kalau tak ada ilmu tak rasa apa-apa. Betul tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, tadi abang dekat belakang kan, duduk depan. Ada beza tak duduk belakang dan duduk depan? Beza kan? Yang belakang tu lain beza. Kalau dia ke depan lagi berbeza. Ni tuan-tuan betul, tuan-tuan betul. Ginilah saya bagi, ini bagi contoh tuan-tuan. Sebab kita kena faham hadis Nabi ni, kita kena faham janji daripada Nabi, kita kena rasa. Bukan janji Nabi ni main-main dah. Macam tuan-tuan, tuan-tuan duduk dalam bilik rumah, bini duduk dekat serambi. Ada rasa tak bang? Tapi kalau bini tu duduk sebelah abang, ada rasa? Pandai pula bab tu. Tak payah fikir panjang, boleh jawab tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dekat masjid ni cakap duduk dekat-dekat ni dapat rahmat Allah, macam payah nak faham. Banding dengan rumah tadi, betul? Tu. Ni bukan nak ngata tuan-tuan, saya tak ngata tuan-tuan, saya beritahu saja. Ni bukan senang tuan-tuan nak dapat benda-benda macam ni tuan-tuan, bukan. Sebab tu benda-benda yang bersifat zauqiyah, memahami apa yang ditatkan oleh Nabi adalah satu nikmat tuan-tuan. Satu nikmat. Seronok. Nikmat tuan. Walaupun tuan-tuan tak makan ikan siakap 3 rasa tuan-tuan, tuan-tuan duduk masjid seronok. Kenapa? Kita seronok malaikat memayungi kita. Kita seronok Allah Ta'ala seronok tu. Sebab apa? Kita ada ilmu. Tapi bila kita tak ada ilmu, tu yang duduk kat masjid duduk. Kan? Ustaz cakap dia tidur. Lepas tu meleleh air liur. Ni masalah. Nak kena faham. Okey, nombor 2 tadi saya kata wayanju min azabil qabri, bebas daripada siksa kubur. Nak cerita bab tu pun panjang tuan-tuan, cerita pasal kubur ni panjang. Kalau tu ulama tuan-tuan, namanya Imam Al-Qurtubi, dia sebut dalam kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah. Dalam kitab dia, Imam Qurtubi sebut dalam kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah, mana ahwal keadaan orang mati dan akhirat. Satu kitab tuan-tuan. Satu kitab. Ini nak cerita bab tu tuan-tuan sebelah maghrib isyak tak cukup tuan-tuan. Kena lain hari kena cerita. Tapi nak habiskan hadis tu, nak sambung. Nombor 3. Nombor 3 tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan orang yang boleh duduk dalam majlis ilmu dan sembahyang berjemaah ni, wa yu'ta kitabahu biyaminih. Nabi kata kami akan berikan kitabnya tangan kanan. Kita tuan-tuan dekat dunia ni, tepi kita ni, mayalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terlapas di mulut manusia tiap-tiap hari dicakap, sisinya ada raqib dan atid. Ada dua-dua tengah catat. Ada raqib dan atid tu. Jadi tuan-tuan, catatan tu dari kitab, besok kita terima. Allah Ta'ala kata dalam Quran, fa amma man utiya kitabahu biyamini fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Siapa-siapa yang dapat catatan tangan kanan, dia akan baca kitab dia sendiri. Allah tak berlaku zalim. Abang besok baca kitab abang baca 31 hari bulan hari ni 31 hari bulan 5 lepas maghrib saya duduk kuliah Ustaz Razali. Seronok baca tuan-tuan hari akhirat. Atuk dengar, cucu dengar, anak dengar, kaum kerabat dengar. Nama abang siapa bang? Muhammad Syahrul. Oh, Muhammad Syahrul tengok, cucu tengok. Oh, atuk aku hebat. Duduk kuliah ilmu. Kan? Baca sendiri tu. Lepas tu sambung baca. Lepas isyak duduk warung.
Cucu dengar, atuk dengar. Betul tuan-tuan, ni bukan main-main. Sebab tuan-tuan baca sendiri. Buku tuan-tuan baca sendiri. Sebab tuan-tuan berlakon pun tuan-tuan buat sendiri. Tak gitu? Jadi baca sendiri. Tak akan orang lain bacakan, dia baca sendiri. Depan highlight ramah di padang mahsyar, baca tengok buku tu. Tuan-tuan, rasa seronok bila kena saya Muhammad Syahrul bin Abdul Sattar lepas maghrib 30 bulan 5 duduk kuliah majlis ilmu. Right. Kan? Seronok tak kita baca? Seronok, dengar pun seronok, belum baca lagi. Dengar pun seronok. Kan? Lepas tu baca lagi. Lepas isyak saya duduk warung tengok wrestling. Slow. Slow betul tuan-tuan. Tuan-tuan, dekat warung ada kuliah ke? Wrestling ada tak? Ada tak wrestling? Tak tu. TV wrestling. TV ada? Ada kan? Macam pernah tengok. TV wrestling tu lah. Kadang-kadang kita minum habis satu cawan kata, bang, tukar tu dah habis tip tu. Tukar lagi, duk tengok lagi. Kan? Ustaz cakap tak nak dengar. Wrestling tuan-tuan, dia tengok. Tu dia. Esok tuan-tuan baca kitab tu. Agak-agak malu tuan-tuan atau tidak tuan. Tu. Kita tuan-tuan duduk tengok baca lagi. Ya Allah, pada 31 hari bulan subuh saya tak bangun. Agak-agak seronok baca tak? Subuh tak bangun. Tu tuan-tuan, ni baca sendiri. Bukan orang yang baca. Jadi tuan-tuan duduk majlis ilmu tu dapat catatan tangan kanan. Bila dah dapat catatan tangan kanan ni tuan-tuan, tak ada lain tempat syurga. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kira tu pun kira sikit-sikit. Macam kita duduk tengok, tak apa, ni lebih kurang aja. Lebih kurang aja tuan-tuan. Tu syaratnya duduk majlis ilmu. Syaratnya duduk majlis. Sebab tu jangan sampai tuan-tuan kita duduk sibuk kerja dunia ni pagi petang, majlis ilmu pun tak nak pergi. Majlis ilmu tak nak pergi. Tuan-tuan kena jaga zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni orang senang tuan-tuan. Senang macam mana? Dia punya kayanya tuan-tuan, dia boleh pergi macam mana? Sarapan pagi kat Tokyo, makan petang Amerika. Kan? Rumah sebelah masjid tak nak pergi. Tu. Orang sekarang ni sarapan pagi Tokyo boleh pergi. Lepas tu nak makan malam Amerika kan, Concorde laju tuan-tuan. Dengan kekayaan orang boleh buat macam tu. Tapi bank sebelah masjid tak sampai-sampai tuan-tuan. Tu. Bukan senang tuan-tuan. Betul tuan-tuan? Betul tuan-tuan. Kadang sebelah masjid speaker bukan main kuat. Yang tukang Bilal tu dia punya bank macam-macam. Bayati ada, Bayati Nahawan ada, Jiharkah ada, Ras ada. Banknya tu macam-macam. Tapi tak terbangun-bangun juga tuan-tuan. Tak bangun. Tapi peliknya, handset sebelah ringtone bunyi, kring, boleh bangun tu. Boleh bangun, handset bunyi boleh bangun. Bang pagi tak boleh bangun. Macam bang, betul tak? Tu. Tak percaya, tuan-tuan tengok anak tuan-tuan. Bang tak boleh bangun, handset kat sebelah bunyi, bangun dia. Tak gitu? Betul bang Abang juga didik macam tu. Tak, bukan nak kata tuan-tuan, ni bukan kita nak tuduh. Saya tuan-tuan ada anak, tuan-tuan pun ada anak. Saya ada bini, 2 lagi. Pun semua ada. Tiap-tiap seorang tu sebiji handset. Betul bang Anak 4 orang, 2. Bini seorang. 4 ada handset tu. Ada tuan-tuan. Siapa beli? Ayah beli. Tu dia tuan-tuan. Anak masuk longkang tu, kenapa? Ayah ngajar. Ni bukan nak kata tuan-tuan, bukan. Tuan-tuan nak nafikan kata saya tak boleh. Sebab masing-masing benda ni ada benda dalam rumah. Handset tu. Cikgu bukan main rak nak ngajar tuan-tuan. Punya susah. Tiba-tiba tuan-tuan anak kita perang handset, kita panggil pekat badak dia. Ni nak bang ke nak berhenti ni? Biasa sini bang dulu ke apa? Atau terus? Azan dulu kan? Azan dulu, sila azan dulu. Nanti saya sambung sikit lagi tuan-tuan, insyaAllah. Amin. Bismillah. Allah.
Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allah Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati Muhammadin rasulullah. Baik tuan-tuan, sambung lagi sikit. Sampai mana tadi saya berhenti? Ingat, sampai mana saya berhenti? Apa dia? Didik anak tuan-tuan tadi. Saya sebut didik anak. Masing-masing seorang-seorang ada handset. Tu tuan-tuan, bukan senang. Suasana hari ini tuan-tuan bukan satu benda yang senang. Sebab tu tuan-tuan kena ajak kita ni bila datang kuliah tuan-tuan, jangan kita seorang. Jangan kita seorang. Kita ajak anak kita, kita ajak ini isteri kita tuan-tuan. Kena ajak. Kalau tak ajak tu yang kadang-kadang payah. Suami pergi ke masjid, dengar kuliah, balik tuan-tuan, dia nak berkuliah dengan orang rumah. Panggil nak kuliah. Tadi ustaz cakap dekat masjid macam ni. Bini kita tuan-tuan, itu abang tambah. Kan? Habis hilang kita punya ilmu. Padahal benda betul. Tuan-tuan. Sebab tu kena. Kalau tak habis payah nak mendidik anak tu. Sebab tu tuan-tuan, orang boleh duduk dalam majlis ilmu tu. Antara benda yang disebut oleh Nabi, dapat catatan tangan kanan. Kita baca rasa seronok. Saya sambung balik tuan-tuan. Yang nombor 4. Kata Nabi yang nombor 4. Ni kat sini boleh sampai pukul berapa tuan-tuan bercakap? Biasa sampai pukul berapa? Sampai? 9 boleh lah. Kena beritahu tuan-tuan. Kadang-kadang orang tukang bercakap ni, dia bukan kerti nak berhenti. Kan? Bukan nak berhenti, nak bercakap je. Tuan-tuan tengok rumah tuan-tuan, celik mata je selagi belum tidur, bercakap je. Tak gitu kan? Tu. Cuma dia tak jadi pensyarah dan pengkuliah je. Kalau dia jadi pensyarah pengkuliah, tuan-tuan, ramai pensyarah pengkuliah. Cuma dia tak pandai je. Baik tuan-tuan. Nombor 4. Kata Nabi SAW nombor 4. Wa yahsyuru ma'an nabiyyin. Besok di hari akhirat kita boleh berkumpul dengan Nabi SAW. Orang boleh sembahyang berjamaah, duduk dalam majlis ilmu tadi, mendengar kalam Allah dan beramal dengannya. Dia kata wa yahsyuru ma'an nabiyyin, boleh berkumpul dengan para nabi.
Tuan-tuan, kita tak pernah tengok Nabi. Jumpa Nabi pun tak pernah. Cuma kadang-kadang ada lebih rezeki sikit dapat ziarah makam Nabi, kubur Nabi. Jumpa Nabi tak pernah. Kita yakin hak Nabi itu adalah pilihan Allah, utusan Allah Ta'ala. Kita terima Islam yang dibawa oleh dia. Tapi jumpa dengan dia tak pernah. Kita tak pernah. Kalaupun orang diberikan sedikit keistimewaan, dia tak pernah jumpa Nabi secara jaga. Tiba-tiba dalam tidur dia dapat mimpi jumpa Nabi. Itu kelebihan Allah Ta'ala beri pada dia. Sebab Nabi SAW sendiri kata, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Orang yang tengok aku dalam tidurnya, dalam mimpinya, dia sebenarnya melihat aku. Sesungguhnya syaitan tak boleh menyerupai aku. Jadi itu rezekilah kalau orang dapat macam tu, kata Nabi SAW. Cuma persoalan yang disebut kat sini, di antara cara untuk kita jumpa Nabi, jangan sampai kita jadi umat Nabi tak dapat jumpa dengan Nabi SAW, tuan-tuan. Kita pasti akan jumpa Nabi. Syaratnya tadi, duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah dapat jumpa Nabi. Di hari akhirat dapat jumpa dengan Nabi SAW. Tu tuan-tuan. Tetapi nak jadikan Nabi ni besok kita boleh jumpa dengan dia, tak boleh tidak kena terima kalam Nabi. Kena terima apa yang Nabi cakap. Sebab tu saya kata tadi, tuan-tuan, tuan-tuan tak terima saya cakap tak apa, tapi jangan tak terima Nabi cakap. Bila tak terima Nabi cakap, tuan-tuan, tercabut habis iman kita. Tercabut habis iman kita. Nak berkumpul dengan Nabi bukan senang, tuan-tuan. Contoh gini, tuan-tuan, tuan-tuan buat maulid. Baca berjanji, tiba-tiba kita pun sampai kepada ayat yang kita berselawat, kita pun berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Soalan saya, tuan-tuan, masa baca tu rasa seronok tak? Seronok tak? Bang? Bang, rasa seronok tak selawat? Rasa seronok Terasa tak terasa? Apa dia? Tu saya nak tanya tu. Kita ni, tuan-tuan, makan pun ada rasa, tidur pun ada rasa, berak pun ada. Ada rasa tak berak? Ada rasa, semua ada rasa. Selawat ada rasa tak? Ada rasa? Kadang ada, kadang tak turut. No, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita buat amal kena ada rasa. Kena ada, tu kena belajar tu. Kita berselawat, tuan-tuan, sallallahu ala Muhammad. Kita duduk teringat Nabi, terasa dengan Nabi, kita rasa tenang. Kita sebut macam sebut je rasa tenang, sebut rasa suka. Macam dia kalau Haji nyanyi lagu Siti Nurhaliza, Cindai tu, rasa seronok dah nyanyi. Tahu tak kata tu? Tahu tak lagu tu? Lagu apa yang Haji tahu? Madu 3 tu. Pun tak tahu juga. Bukan tak tahu, takut nak sebut. Saya nak sebut, tuan-tuan, kita nak menyanyi lagu tu pun kita rasa seronok, tunjuk muka, berselawat dengan Nabi yang Allah Ta'ala sendiri nak berikan ganjaran. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Orang selawat pada aku sekali, Allah Ta'ala bagi 10 kali. Kita rasa seronok. Rasa seronok. Kan? Orang bagi kek happy birthday to you, tuan-tuan, dia menyanyi lagu belum pada kita tiup, rasa seronok. Orang baru menyanyi tu, Allah Ta'ala bagi kat kita, kita rasa seronok. Ni, tuan-tuan, kena belajar, tuan-tuan, keseronokan dalam ibadat, keseronokan dalam Islam. Kena rasa tu. Tuan-tuan, ada orang rumah, tuan-tuan, selama berapa tahun tadi umur? 60. Kahwin dah berapa tahun? 30 tahun. Seronok tak? Mesti seronok. Selamba jawab, tuan-tuan. Seronok. Seronok, tuan-tuan, tu rumah seronok dengan manusia, tuan-tuan. Kita rasa seronok, duduk sebelah-sebelah pun rasa seronok. Ni Allah Ta'ala, tuan-tuan. Tu yang kita kena rasa seronok. Kena ada ilmu dia, kena kita tahu, barulah kita rasa seronok. Kita rasa seronok dapat dengan Nabi SAW, tuan-tuan. Rapat dengan Nabi, dapat jumpa Nabi. Ni janji daripada Nabi, ni bukan Nabi cakap bohong, janji daripada Nabi. Tuan-tuan, kadang-kadang kalau janji dengan rumah pun, tuan-tuan kadang bohong juga. Ni Nabi punya janji, bukan saya punya janji. Nabi yakin dia akan jumpa besok, dikumpulkan di hari akhirat. Alangkah seronoknya, tuan-tuan, kalau kita berkumpul dengan Nabi SAW. Tu dia, tuan-tuan. Yang kelima, kata Nabi SAW dalam hadis, Nabi dia kata, wa yamurru ala sirati kal barqil khatib. Orang yang boleh duduk sembahyang jemaah, duduk dalam majlis ilmu ni, dia akan lalu titian sirat macam kilat yang menyambar. Wa yamuru ala sirat kal barqil khatib, macam kilat yang menyambar. Kata Anas bin Malik dalam kitab Tanbih Al-Ghafirin, Imam Abu Alais As-Samarkandi kata, titian sirat ni dia punya panjangnya 5000 tahun naik,
5,000 tahun mendatang, 5,000 tahun menurun. Tuan, macam mana, agak-agak fail ke tidak tu? Nak lalu tuan. Tuan-tuan tengok orang pergi ambil lesen motor, lalu atas titi. Kan? Berapa besar titi tu? Berapa besar titi tu? 8 inci ya? 8 inci. Itu pun orang fail tuan. Hak yang besar tu, lebih besar pada tayar motor, tu pun orang fail. Ni hadis Sunan Tirmizi kata dalam kitab Bahrul Mazi juzuk ke-17 hadis nombor 1. Dia kata titian sirat tu macam rambut belah 7. Hak 8 inci tu pun fail. Titian sirat rambut belah 7. Tuan-tuan, agak-agak fail ke tak fail? Kalau berat badan abang berapa bang? 100. Agak-agak pijak rambut sendiri tu, agak-agak boleh berdiri tak boleh berdiri. Pijak rambut sendiri boleh berdiri tak boleh berdiri? Tak boleh tuan-tuan. Kita sidai kain tuan-tuan. Sidai kain, kalau kain tali penyidai tu, kita letak kain kita, bolehlah kering kerana dia tersidai. Tapi kalau tuan-tuan yang kena sidai, agak-agak mana jatuh tuan-tuan? Tuan-tuan jatuh ke penyidai tu? Kita jatuh. Kan? Itu contoh. Ni hari akhirat nak lalu titian sirat. Tapi jaminan daripada Nabi tadi dah sebut, boleh sembahyang berjemaah, boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh beramal kita Allah, boleh beramal. Nabi kata boleh lalu titian sirat macam pantas seperti kilat. Syaratnya kena duduk je majlis ilmu tuan-tuan. Duduk majlis ilmu ni sembahyang berjemaah, boleh lalu titian sirat pantas seperti kilat tuan-tuan. Ni janji Nabi, bukan janji saya. Janji Nabi tuan-tuan. Tu sebab kita kena tahu mana dia punya key dia, duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah selamat besok di hari akhirat, nak lalu titian sirat. Dalam hadis menyebutkan bahawa Nabi SAW akan tunggu umat dia di 3 tempat. Hadis menyebut ada 3 tempat ni besok di hari akhirat Nabi akan tunggu kita. Nombor 1 yang Nabi tunggu ialah di titian sirat. Titian sirat dia tengok umat dia lalu-lalu, ada yang pantas seperti kilat, ada yang lari, ada berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang mengisut, ada yang jalan kaki, kepala bawah kaki atas. Semua tu ada gambaran dia. Nabi tengok umat dia lalu. Nabi tengok tuan-tuan, bila lalu umat dia nak jatuh, Nabi doa, ya Allah selamatkan umat aku. Ya Allah selamatkan umat aku. Kan? Nabi tu nengok umat dia nak jatuh neraka, ya Allah selamatkan umat aku, ummati. Dia minta dengan Allah, dia tunggu kita tuan-tuan. Nabi tunggu kita. Kita ni tak sempat nak tunggu Nabi. Kan? Nabi tunggu kita. Nak jatuh dalam neraka dia doa. Kita tuan-tuan tengok orang degil, kan? Tengok orang buat motor laju kan, biar mampus engkau. Kita punya teruk tuan-tuan. Orang degil bawa motor laju, telinga kita sakit, lagi hati tu sakit tuan-tuan. Tengok, kita pun kata, mampus lagi baik. Kan? Nabi tak tuan-tuan. Nak terjun dalam neraka, dia kata, ya Allah, selamatkan umatku. Tu Nabi tuan-tuan. Dia tunggu kat situ satu. Nombor 2, dia tunggu kat mana tuan-tuan? Kat mizan. Mizan, timbangan. Tengok kita punya amal baik mana kena timbang, kat berat dia tolong tambahkan. Nombor 3, dekat Al-Khawt. Al-Khawt tu mana telaga Kausar. Nabi dia tunggu kat situ. Sebab umat Nabi dia akan minum telaga Kausar, akan minum. Sehingga dalam hadis Sahih Muslim tuan-tuan, kalau kita buka lah hadis Sahih Muslim, ada satu hadis menyebutkan, dia kata Nabi tunggu kat telaga itu, orang pun ambil satu-satu. Maknanya umat dia ambil gayung untuk minum. Siapa minum dia tak akan haus selama-lamanya, hilang dia punya haus. Tapi Nabi sebut, dia kata ada seorang ambil gayung, belum ambil air, tup jatuh. Itu hadis Sahih Muslim tuan-tuan. Ambil tu, tup jatuh. Bila jatuh ni Nabi nak angkat tolong. Nabi sayangkan kita. Kan? Nabi nampak kita jatuh sayang. Kita tuan-tuan nampak bini jatuh, bangunlah sendiri. Itu tuan-tuan. Allah hilang kasih sayang kita. Nabi cuba, Jibril kata, wahai Muhammad, biar dia jatuh. Nabi Muhammad kata, Jibril, tu umat aku tu. Umat aku? Nabi Jibril kata, Muhammad, engkau tak tahu apa umat engkau buat selepas kau mati. Tu yang Jibril kata, biarkan dia. Engkau tak tahu, wahai Muhammad, apa umat engkau buat selepas kau mati. Tuan-tuan, kita duk tengok Nabi dah wafat dah lama, dah 1444 tahun, 43 tahun dulu. Kita duk tengok apa umat Nabi Muhammad buat sekarang ni. Macam-macam dia buat. Tak gitu? Contohnya, saya contohkan, macam-macam umat Nabi Muhammad buat. Nabi Muhammad ajar lain, dia buat lain. Betul tuan-tuan? Hari ni.
Tu Jibril kata biar dia jatuh, biar padan muka dia, bahasanya gitulah. Kan? Sebab Jibril kata kau tak tahu apa yang dia buat selepas kau mati. Contoh dia. Tuan-tuan nak saya bagi contoh? Bang, nak saya bagi contoh? Macam ni. Quran kata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah kata dalam Quran, bila kau puasa Ramadan, cukupkan bilangan dia. Kan? Dah cukup bilangan dia, kata Allah walitukabbirullah, hendaklah engkau takbir. Mana habis puasa, raya. Terbenam matahari, malam tu raya. Quran kata walitukabbirullah, kena takbir. Betul je? Agak-agak takbir ke apa orang buat? Bang, malam raya orang buat takbir ke apa? Ya, yeah. Bukan main mercun. Sini ada buat takbir? Ada. Sampai pukul berapa? Sekejap je, lepas tu buat apa? Masak. Balik masak. Lepas tu main mercun dengan cucu, betul tak? Tu contohlah saya kata, betul tak? Nabi tak suruh pun bakar mercun. Nabi suruh takbir, tuan-tuan. Nabi suruh takbir, tak suruh bakar mercun. Kita bakar mercun. Jadi kita ni ikut Nabi ke ikut siapa? Saya tanya balik. Betul tak yang nama Jibril kata tu? Wahai Muhammad, biar dia jatuh. Engkau tak tahu apa yang umat kau buat selepas kau mati. Inilah contoh dia tu. Malam raya suruh takbir, dia bakar. Nak tengok raya Cina ke raya Islam? Tengok tu. Tuan-tuan, tengok kita ikut siapa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum, maka dia tergolong dalam golongan itu. Betul tuan-tuan? Bini kita malam raya takbir ke masak? Bini kita malam raya takbir ke masak? Masak. Berapa jam masak? Bang, berapa jam masak? Sampai siap pukul berapa? Ni kalau ikut PCSPM memang tak lulus. Tanya lain, jawab lain. Tuan-tuan, nak sebut ginilah tuan-tuan. Saya pergi saya duk tanya mana masjid, mana surat. Kebanyakan kat Batu Pahat ni saya pergi, dia kata biasanya Ustaz sampai 2-3 pagi baru siap. Kan? Lagi pula kena tahun ni pula raya terkejut. Kan? Orang kata bukan terkejut tuan-tuan, itu biasa. Nampak anak bulan tak nampak bulan, itu kerja Allah Ta'ala. Cuma orang ni pencelupornya raya terkejut, dia kata. Tu yang jenis tak kerti bahasa tu, tak belajar tu, kan? Hak timbul bulan tak timbul bulan tu siapa kerja kan? Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita rasa terkejut. Kita perli Allah Ta'ala ke? Tuan-tuan, ni jenis tak kerti. Tapi itu lebih biasa adat manusia. Bila terkejut tuan-tuan, malam tu laki tak sempat nak pergi takbir. Pergi dekat mana? Kedai beli lauk, betul? Isteri masak sampai pukul 3 pagi. Padahal bulan Ramadan 30 hari masak. Simple je tuan-tuan. 30 hari masak. Baling itu kadang-kadang tak ada garam. Okey je suami. Boleh pula suami dengan isteri pergi sembahyang tarawih, boleh pergi. Kan? Sekejap je masak. Kalau tanya orang rumah berapa jam? Setengah jam masak. Tiba-tiba malam raya pukul 3 pagi baru siap. Bodoh balik semula tuan-tuan. Tak gitu. Minta maaf cerita tuan-tuan. Bukan nak kata reality. Betul kan? Itu dia. Tu. Jadi artinya tuan-tuan, hari akhirat nak lalu titian sirat tu, Nabi SAW tunggu tu. Nabi sayang dengan kita. Jadi tuan-tuan, nak senang tak senang tu, duduk majlis ilmu, lalu titian sirat pantas seperti kilat. Duduk dalam majlis ilmu. Dan yang terakhir kata Nabi SAW. Nombor 6, kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah lahu arba'una baban min yakutin khamrin. Allah Ta'ala akan binakan kita dengan kesan kita duduk majlis ilmu ni, satu rumah dalam syurga Allah Ta'ala, yang rumah itu berpintu 40. Berpintu 40. Arba'una baban. Dia tak kata arba'una nafizatan. Dia kata 40 pintu min yakutin khamrin, daripada yakut merah. Rumah bang, berapa pintu? Ngira payah tuan. Tu campur pintu bilik lah tuan. Ni kalau pintu depan, pintu belakang 2 je tuan kan. Paling banyak pun 4, 5 je. Tapi Allah Ta'ala nak bagi 40 pintu tuan-tuan. 40 pintu. Daripada yakut merah. Bukan marble macam ni tuan-tuan. Bukan. Daripada yakut merah. Itu yang disediakan oleh Allah. Seronok tak seronok. Itu pun kita tuan-tuan. Rumah kita tuan-tuan. Ada aircon, ada semua tuan-tuan. Itu pun kita dah rasa seronok sampai subuh payah nak bangun. Kan? Ni hari akhirat Allah Ta'ala berikan istana 40 pintu. 40 pintu daripada yakut merah. Itu janji daripada Allah, janji daripada Nabi SAW.
Boleh faham tuan-tuan? Tu. Macam tuan-tuan boleh faham? Faham tak? Tok guru saya kata kalau dah faham berhentilah tuan-tuan. Dah orang faham? Cikgu bekas cikgu kan. Antara benda yang dalam pendidikan ni, biasanya kita ngajar anak orang, bila dia faham, itu adalah kejayaan, betul tak? Itu je, bila dia faham cukup dah. Kita nak dia faham, itu je. Saya tanya tuan-tuan dah faham, cukuplah kerja saya tuan-tuan. Jadi cukup kadar itulah malam ni tuan-tuan yang dapat saya sampaikan. Moga-moga dengan pertemuan kita untuk kali pertama ini melahirkan kasih sayang dan juga rahmat daripada Allah. Mungkin insya-Allah selepas ni kita jumpa lagi insya-Allah. Kita kena letakkan niat untuk terus belajar. Terus duduk dalam majlis ilmu. Berikan masa tersebut tuan-tuan. Jangan kita berikan masa untuk dunia lebih tuan-tuan. Kan? Jangan kita berikan masa untuk dunia. Dunia yang kita berikan ni tuan-tuan, kita akan tinggal. Tuan-tuan akan meninggalkan dunia. Kan? Kita tanya haji itu dah ada lagi? Dah meninggal. Meninggalkan apa? Meninggalkan dunia lah. Kita pasti akan meninggalkan dunia. Kita tak bawa tuan-tuan. Sayang bini pun tuan-tuan tinggal. Bini 2, 3 pun tuan-tuan akan tinggal. Memang bini kita masa tuan-tuan meninggal dia menangis. Tapi sekejap je. Lepas tu dia ketawa balik. Kan? Dia menangis tutup mata. Menangis macam ni tutup dia. Siapa ganti lepas ni? Kan? Tapi itulah realitinya tuan-tuan, realiti. Jadi apa yang saya nak sebut tuan-tuan, bila kita tinggalkan dunia dan pasti akan tinggalkan kita tinggalkan dia. Jadi cari tempat-tempat yang untuk kita bawa balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan, yakin rezeki adalah di sisi Allah Taala. Rezeki di sisi Allah Taala. Itu kita kena yakin. Kan? Kena yakin begitu. Saya dulu tuan-tuan, bila belajar, kawan-kawan tanya, kau ni dapat rezeki daripada mana? Dapat rezeki daripada mana? Maka saya teringat tok guru saya kata begini. Ikan punya banyak dekat laut, kilang makan dia tak ada. Kontrak buat makanan dia pun tak ada. Ikan dekat laut punya beribu-ribu jenis, makannya cukup. Ini kita dekat muka dunia, hamba Allah siapkan semuanya, takkan tak cukup. Faham tuan-tuan? Itu satu. Nombor 2, selalu tok guru saya sebut, cuba tengok lembu tu. Sekolah tak pergi, cikgu tak ada, syllabus pun tak ada. Kerjanya makan, minum, berak. Makan, minum, berak. Tu kerjanya. Perut dia lebih besar pada perut kita. Cuma sekali-sekali je dia sampai masjid. Cuma tak masuk masjid. Lembu ni sekali-sekali je sampai masjid. Betul tuan-tuan? Dia tak masuk masjid je. Tujuannya kenapa? Nak kena korban. Itulah. Sekali-sekali sampai masjid. Ini kita sebagai manusia tak pernah sampai masjid, kan lebih teruk pada lembu. Faham tuan-tuan? Bukan tuan-tuan, orang lain. Itu yang kita kena ingat betul-betul. Moga-moga kita dirahmati oleh Allah SWT insya-Allah tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka, wa yaqinan shadiqa, wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.